masuk universiti. Maksudnya hari ini yang kita bimbang nak hisap ni, nak muhasabah ni, dosa ribah ini tak tahu berapa ribu orang dah yang kita mengumpat. Dan kita pun tak tahu sempat jumpa tak dan minta maaf ke tidak. Walaupun ulama kita kata wajib berdepan dan minta maaf itu sebahagian. Ada yang sebahagian kata kalaulah dengan meminta maaf itu mengeruhkan keadaan, putus hubungan, takkanlah kita nak mengaku dekat suami contohnya. Kita ngumpat dia dengan anak kita. Bang, tadi anak telefon, lepas tu tengumpat awak anak. Awak ngumpat apa? Kan semalam awak biarkan plekat atas lantai tu Saya cerita kat anak supaya tak ikut panggil awak. Pasal awak tak basuh pinggan. Agak-agak suami marah tak? Marahlah. Takkan kita jawab, alah bukan orang lain, anak sendiri ikut. Aib. Jatuh maruah. Ramai mana wanita isteri dia tak rasa kurang sikit berdosa ngumpat suami dengan anak-anak, bukan orang lain, anak sendiri. Tapi aib tetap aib. Maruah tetap maruah, walaupun dengan darah daging, walaupun dengan orang yang terdekat, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Dan kalau kita mengaku kan keruh pula, tak pasal-pasal. Baru suami ni bercadang nak beli golang kan tak jadi pula. Kan tak jadi pula kan bila dah dengar tu. Suami ni orang lelaki jarang cakap buruk tentang mak dia tu kepada anak isteri tu. Bukan orang perempuan kat sini lah, kat jauh kan, kat Afrika ke kan. Kesian pula orang Afrika jadi mangsa. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Kita tak tahu berapa banyak orang akan menuntut kita di mahsyar. Tapi saya yakin dan jamin tak ada orang daripada kalangan kita ini yang jamin dirinya tak akan dituntut. Siapa yang jamin? Ustazah, saya rasa saya tak akan dituntut oleh sesiapa sebab saya rasa saya tak pernah buat dosa dengan orang. Saya rasa saya tak pernah menyakiti orang, tak pernah buat apa-apa, tak pernah cakap buruk. Adakah manusia yang berani berkata begitu? Siapa yang jamin kita tak akan dituntut di padang mahsyar kelak? Jadi ketika dituntut, yang laku adalah mata wang pahala. Pahala kita akan berpindah. Dan mata wang pahala ini paling banyak dikumpulkan adalah ketika di bulan Ramadan. Bayangkan di bulan Ramadan ini dalam surah Al-Qadr, kan Allah bertanya, apakah itu malam Lailatul Qadar? Tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Bayangkan ayat yang kedua surah Al-Qadr, Allah tanya kita semula, tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Contohlah kalau saya bagi tahu tuan-puan sekalian, hari ini jemput datang buka puasa dekat rumah saya. Siapa pernah datang rumah saya? Ada. Oh, subhanallah jemaah ni kan. Rumah saya Taman Guru tu je. Dalam Taman Guru, Taman Sri Siantan, ada rumah teres tu kan. Dalam Taman Sri Siantan ada ni jemaah pernah datang. Saya kata jemput ya buka puasa kat rumah saya. Contoh je ni, jangan datang semua-semua ya. Masya Allah. Saya nak hidang wagyu, daging wagyu saya cakap. Lepas tu tuan-puan tak ada respon. Okey, Ustazah boleh. Lepas tu saya ni macam tak tahu ni kelebihan wagyu ni. Mungkin saya akan tanya balik, tahukah kamu apa itu daging wagyu? Bukan bermaksud saya tidak tahu, tapi cara saya bertanya tu nak bagi tahu daging wagyu ni luar biasa. Daging wagyu ni daging lembu, tapi harga lembu tu seekor RM50,000, RM40,000 seekor, RM30,000 seekor. Sekeping besar ni sebab orang pernah belanja saya tu yang saya tak tergamak tu kan. Sekeping ni harga dia RM300, nipis ni RM300 nak makan. Setiap kali potong tu kan RM10 ni, RM20. Ya Allah, tak tergamak, rasa mahal sangat. Kita ni tak reti orang ajak kita kan, lepas tu orang order, kita tak tengok harga, nak makan tu rasa macam aduh tak berbaloi pula nak jadi najis daging ni kan. Masya Allah. Bila Allah bertanya, Allah kata sesungguhnya apakah itu malam Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Allah pun menyebutkan khairun min alfi syahr, suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Saya nak tanya muslimat sekalian, ibu-ibu, para wanita sekalian, ada tak di kalangan kita yang mampu melakukan ibadah satu hari penuh tanpa henti? Bangun tidur kan, solat sunat tahajud, solat sunat taubat, mungkin tasbih pun dia solat. Lepas tu solat sahur, kemudian solat sunat sebelum subuh, lepas tu solat subuh. Lepas tu dia ngaji sampailah waktu syuruk, solat sunat syuruk pula, isyraq. Lepas tu solat sunat duha pula, buat sampai 12 rakaat. Lepas tu buat pula solat sunat, tasbih lagi sampai zuhur, baca Quran, zikir tak berhenti.
Lepas tu Zuhur solat, sambung sampai ke malam. Sehari sebelum dia dah standby semua dah, lipat kain, basuh kain semua dah. Sebab dia kata hari ni bang saya nak saya penuh ibadah tanpa henti. Saya nak tanya, mampu tak satu hari je? Takkan mampu tuan-puan sekalian. Mesti setengah jam pun ustazah, makcik dah lentuk dah. Zikir, kita akan timbul rasa boring, rasa ngantuk, rasa penat. Tuan-puan dimati Allah sekalian, siapa yang pada malam Lailatul Qadar dia melakukan ibadah pada malam tersebut, dia umpama melakukan ibadah tanpa henti selama 83 tahun 4 bulan. Non-stop, tanpa henti tuan-puan dimati Allah sekalian. Umat terdahulu umur dia 300 tahun, 400 tahun, sekian-sekian. Berlaku ketika zaman umat Nabi Musa alaihi salam. Ada ketika itu seorang umat Nabi Musa bertanya kepada Nabi Musa tentang anaknya yang masih muda tapi dah meninggal dunia. Mengadu dia kepada Nabi Musa alaihi salam bahawasanya anak dia muda lagi dah meninggal. Anak dia umur lebih kurang 300 lebih. Muda tak umur 300 lebih? Sedar tak ni saya sebut 300 ni? Saya ulang lagi sekali ya. Sepatutnya macam gelak sikit macam tu lah kan. Dia mengadu tentang anak dia muda lagi dah meninggal, umur 300 lebih. Kita memang tak ada orang yang boleh capai 300 lebih, 100 lebih ngam-ngam gitu je. Tapi nak kata umur umat ketika itu 300 tu muda. Lalu Nabi Musa AS berkata, ketahuilah olehmu bahawasanya akan sampai suatu zaman umat yang terakhir umurnya sekitar 60-70 saja. Lepas itu yang wanita ini yang mengadu ni kata, ya Allah, pendeknya kalau aku hidup pada zaman tersebut, aku akan melakukan ibadah tanpa henti. Sebab pendek sangat umur tu, pendek sangat waktu untuk mengumpul pahala. Terlalu pendek nak dibandingkan umat terdahulu. Lalu Nabi Musa berkata, sesungguhnya umat yang akhir itu dikurniakan Allah 1 bulan, dikurniakan Allah kelebihan pahalanya bila mereka lakukan berganda-ganda. Bahkan bila kita melakukan ibadah di bulan Ramadan ini tuan-puan, sahabat-sahabat sekalian, boleh menyamai dan boleh melebihi umat terdahulu yang melakukan ibadah 500 tahun, 400 tahun, 300 tahun. Tetapi kerana kita tidak benar-benar menghayati dan memahami dan mengerti nilai Ramadan, dan kita menyia-nyiakan setiap hari yang berlalu di bulan Ramadan. Tuan-puan, satu hari yang berlalu di bulan Ramadan, ia sangat banyak. Kalau kita kata sebulan tu tak banyak, 1 tahun tu baru banyak. Tetapi setiap saat yang berlalu di bulan Ramadan, ia mewakili jumlah yang banyak. Jumlah pahala yang banyak, jumlah doa yang barakah yang banyak, jumlah bergandanya, semua ibadah digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar.